Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jalankan, kita lakukan sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya tanpa terkecuali. Kemudian marilah kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita tidak bisa menghitung banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada jumpa kita kali ini saya ingin menyampaikan cerita tentang seorang ulama yang beliau juga merupakan sahibul madhab, yang madhab beliau banyak dipakai di negara kita Indonesia ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, dan ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Asy-Syafi'i beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Tatkala beliau berusia 2 tahun, ayah beliau wafat. Kemudian ibu beliau membawa Imam Asy-Syafi'i ke Asqalan, ke kota Asqalan, kemudian membawa beliau ke Mekah. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau belajar bahasa dan sastra Arab dari Bani Khuzail, dan beliau juga belajar dari ulama-ulama seperti Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid As-Sanji Al-Maki. Tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau berumur 7 tahun, beliau sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Dan di umur beliau 10 tahun, beliau sudah bisa hafal kitab Al-Muwatta milik Imam Malik. Tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di usia beliau yang ke-15 tahun, beliau sudah diberi izin oleh Muslim bin Khalid As-Sanji Al-Makki untuk berfatwa. Selesainya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau belajar di Mekah, kemudian beliau berpindah pergi menuju ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mendatangi Imam Malik, beliau ditemui oleh pembantu Imam Malik. Kemudian disampaikan kepada Imam Malik bahwasanya ada seseorang yang ingin belajar kepada beliau. Akhirnya Imam Malik memerintahkan kepada pembantunya untuk menyampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau belajar kepada Imam Malik, agar supaya terlebih dahulu mempelajari dan menghafal kitab beliau, yaitu kitab Al-Muwatta. Kemudian si pembantu mendatangi Imam Asy-Syafi'i dan memberitahukan kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasanya sebelum Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, agar supaya menghafalkan dan belajar terlebih dahulu kitab Muwatta. Kemudian dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Al-Muwatta itu sudah ada di sini. Jadi Imam Asy-Syafi'i beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik selama 7 tahun. Selesainya dari belajar di Madinah kepada Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau pergi ke Yaman. Setelah dari Yaman, kemudian beliau melanjutkannya lagi ke Kufah. Di sana beliau belajar kepada
Muhammad bin Husain As-Saibani, yaitu dia adalah murid Imam Abu Hanifah. Selesai dari Kufah, kemudian beliau kembali ke Mekah, dan di Mekah beliau mengarang satu kitab, yaitu kitab Ar-Risalah, kitab tentang usul fikih. Setelah itu beliau kembali lagi ke Irak, ke Kufah, untuk belajar lagi. Setelah dari Irak, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir, yaitu di Fustat pada tahun 200 Hijriyah, yang pada waktu itu usia beliau adalah 50 tahun. Di sana beliau belajar kepada Imam Al-Lais ibnu Sa'ad selama 4 tahun. Dan dari situlah juga maka ada istilah qaulun jadid dan qaulun qadim. Qaulun qadim itu adalah pendapat atau perkataan Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau berada di Mesir. Jadi tatkala beliau ada di Madinah, perkataan-perkataan beliau tatkala beliau di Madinah, di Yaman, di Kufah, dan qaulun jadid tatkala setelah beliau belajar dari Al-Lais ibnu Sa'ad. Demikianlah sedikit cerita tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.